Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Yang dimuliakan Puan Fadilah dan seterusnya pelajar-pelajar semua yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat yang paling nikmat ialah bila kita dapat melakukan apa yang Allah suka. Jadi nikmat iman ialah, sehingga Nabi bersabda dalam satu hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang sesiapa ada padanya, dia akan rasa kemanisan iman. Jadi iman ni ada rasa. Biasa kita setiap hari rasa makanan ke rasa iman? Rasa makanan, iman tak rasa? Ada juga. Tapi yang mana rasa lazat? Iman ke makanan? Ya Allah. Setelah 50 tahun masih lazat makanan. Ya? Cakap yang benar, tapi salah tu. Sebab itulah kenapa kita masih rasa lazat makanan tapi tak rasa lazat iman seperti rasa lazat makanan. Kenapa? Padahal nikmat yang paling besar iman ke makan? Betul? Betul? Tapi kenapa tak rasa lazat lebih daripada rasa lazat makanan? Apa dah? Oh, jadi salahnya siapa? Awal nafsu. Iman tak mantap. Sampai bila nak mantap? Dalam proses. Oh, dalam proses. Dah berapa lama proses? Dia, saya nak tanya, kita proses nak rasa lazat makanan ambil masa lama tak? Oh. Sebab itulah kita tahu tak kenapa Bani Israel bila Allah bagi makanan lazat padanya, makanan istimewa kan? Apa dia? Mana dan? Apa kelebihan mana dan salwa? Makna-maknanya anugerah daripada Allah. Dia dapat tanpa usaha. Kan? Lazat tak? Makanan sedap dan dapat percuma. Makanan dah sedap kan? Lepas tu dapat percuma lagi sedap. Kadang-kadang makanan sedap kena bayar mahal, jadi tak sedap balik. Tapi kenapa Bani Israel minta makanan yang lain walaupun yang Allah bagi dah lazat, dah percuma? Kemudian dia minta pula makanan apa? Yang lagi lazat kan, yang kurang lazat. Apa yang dia minta? Bawang, sayur. Kemudian turun daripada langit ke kena tanam? Penat tak? Susah tak? Mana sedap? Bawang dengan manna dan salwa. Okey, apa pengajaran dia? Allah rakam kisah ni dalam Al-Quran. Kenapa Bani Israel daripada makanan yang sedap percuma tiba-tiba minta makanan yang kurang sedap dan menyusahkannya? Kenapa? Tidak? Tidak benar? Okey, kenapa dia tidak puas? Kenapa Bani Israel tak puas? Sebab tak ada iman. Kenapa dia tak dapat rasai sedangkan makanan dah sedap? Kita bukan mana dan salwa. Kita mi udang je. Rasa sedap tak? Rasa sedap kan? Jadi mana siapa lebih baik? Kita ke Bani Israel?
Itu penyakit yang menyebabkan tak rasa kemanisan iman. Apa penyakit? Perasaan kita lebih baik pada orang. Dia sebenarnya pengajaran yang paling besar. Kenapa Bani Israel minta makanan yang kurang sedap dan menyusahkannya, sedangkan yang Allah bagi lagi sedap? Sebabnya matlamatnya adalah hidup mereka untuk sedap. Hidupnya untuk sedap, untuk seronok. Bila makanan tu sedap dan benda yang sama akhirnya jadi tak sedap. Faham tak? Tapi kalau matlamat hidup kita nak makan untuk beribadat pada Allah, makanan biasa dan berulang kali pun tak ada masalah. Sebab matlamat kita bukan nak sedap makan. Matlamat kita nak beribadat. Boleh faham? Sebab tu pada orang macam Nabi, Allah tak bagi makanan sedap. Sebab makanan bukan keistimewaan bagi orang beriman. Keistimewaan bagi orang beriman ialah kemanisan iman. Allah bagi apa pada Nabi? Mana ada salwaka, lazat beribadat. Sebab tu Nabi tak kisah bila makan, ada makan pun okey, tak ada makan pun okey. Mi ada udang pun okey, mi tak ada udang pun okey. Pernah satu hari Nabi balik rumah tanya Aisyah, ada makanan? Tak ada. Nabi buat apa? Simple aja hidup Nabi. Betul? Kadang-kadang Aisyah kata rumah kami tak berasap berapa bulan? Semua tahu. Nabi makan apa? Kurma dengan? Siapa boleh makan kurma dan air 3 hari turut-turut? Bukan 3 bulan? Tak boleh. Sebab apa? Nabi boleh kurma air 3 bulan. Kenapa Nabi boleh? Sebab Nabi matlamat hidup dia bukan nak sedap makan. Nabi makan untuk kuatkan badan, untuk beribadat. Dan matlamat Nabi nak rasa sedap beribadat. Akhirnya Nabi dapat tak? Ya. Dengan air kosong, dengan kurma, Nabi boleh berdiri solat sampai berjam-jam. Kita dengan tomnya, dengan udang, kari kepala ikan, line clear, bila berdiri je, panjang sikit, tak rasa lazat. Yang lazatnya nasi kandar. Betul? Sebab apa? Jawapan apa tadi? Matlamat hidup. Matlamat hidup. Kita asyik fikir nak makan apa, nak sedap. Bila tak sedap, kita cari tempat lain. Betul tak? Ada tak orang pergi satu tempat, dia makan tak sedap, dia pergi lagi tempat yang sama besok? Ada? Tak ada. Sebab matlamat dia nak sedap. Tapi ada tak orang, bila hari ni solat tak khusyuk, tak rasa manis, dia akan buat sesuatu supaya besok solatnya manis? Ada? Tak ada. Betul? Sebab apa? Matlamat dia bukan nak manis ibadat. Matlamat nak selesaikan solat. Sebab tu 50 tahun solat tak rasa manis. Betul kan? Tapi makan sikit je, masin ke? Terus rasa, ya Allah masinnya. Kalau tawar sikit je, sakit hati tak? Kita masak penat-penat, suami kata tawar. Tapi kita solat 20 tahun tawar, okey je. Boleh faham? Jadi saya nak bagi tahu apa tadi? Salah satu syarat nak masuk syurga mesti berkasih sayang. Berapa ramai yang belajar, berapa lama mereka belajar, tapi mereka tak boleh sayang pada saudara dia. Apatah lagi yang berbeza pendapat. Apatah lagi yang berbeza jemaah. Betul? Tapi dia baca Quran, dia belajar Quran. Di mana? Di mana yang ayat Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sebab tu poin yang nak sebut ialah antara nikmat kemanisan iman ialah kita cinta orang yang Allah cinta. Semuanya orang beriman, walaupun saya tak pernah jumpa, Kak Fadilah pun tak pernah jumpa, tapi saya sayang semua kerana Allah. Kita akan rasa nikmat tanpa mengira siapa, dari mana, bangsa apa. Yang penting dia adalah beragama Islam. Wajib kita cinta, barulah rasa nikmatnya hidup. Datang jauh pun rasa hilang penat. Betul kan? Saya datang rumah student saya ni 2 hari dia jamu. Ini belum habis lagi daripada tengah hari semalam. Lepas tu petang, lepas tu malam, pagi tadi, petang ni dia jemput lagi. Bukan nikmat makan, nikmat hubungan tu.
Kadang-kadang kita pergi rumah saudara dia tak jamu 2 hari turut-turut. Kan? Mi udang pun tak ada. Kalau ada pun udang kecil je. Sebab apa? Nikmat apa tu? Dia bukan saudara saya, tapi nikmat kasih sayang. Ikatannya diikat dengan apa? Al-Quran. Dia belajar tadabbur Al-Quran, saya belajar tadabbur Al-Quran, sama-sama faham, sama-sama berkasih sayang kerana Allah. Boleh? Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semua, belajar ada tujuan. Jangan belajar aja, tapi iman kita tetap sama. Dan bila beribadat tak rasa manis, bila baca Quran tak rasa lazat. Mesti ada targetnya. Okey? Jadi hari ini saya diminta dan mentadabbur satu ayat pendek je, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Semua hafal kan? Semua hafal kan? Hafal? Tak, ayat ni saja hafal kan? Hafal kan? Sejak bila hafal? Lama dah? Okey. Setiap kali hafal, setiap kali baca, ada tak rasa sesuatu? Oh. Okey, sebab tak tadabbur. Kenapa tak tadabbur? Kenapa hafal saja? Oh, belum hafal. Yang lain dah hafal kan? Apa pula saya baca je boleh sambung tak dia? Ayat ni lah. Okeylah. Yalah, saya tanya ayat ni je, saya tak tanya ayat lain. Saya nak tanya, bila baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, ada rasa apa-apa tak? Ha? Oh, nangis. Okey. Boleh terjemah tak? Fa maka bi dengan aji mana satu? Aji ni daripada perkataan apa? Pernah tak jumpa ayu? Ini baris bawah kan, aji. Tapi pernah tak jumpa baris depan ayu? Ayat apa? Mana ada ayu? Mana tak ada? Tak, itu ayyuha. Ini satu perkataan lah. Tak, ayu yang bukan daripada ayyuhal lazilah. Pernah jumpa? Cuba baca surah Al-Mulk. Okey. Ada bukti. Ada. Kenapa tak perasan yang tu? Ada kan? Ayyukum ahsanu. Jadi antara ayyi ni dengan ayu ni sama tak? Makna dia sama? Kalau yang ni makna apa? Mana satu? Yang ni mana? Mana satu kalangan kamu yang paling baik kan? Betul. Jadi ayu dalam Al-Mulk dengan ayi dalam Ar-Rahman adalah perkataan yang tapi kenapa barisnya berbeza? Yang ni ayyi, yang ni ayu. Apa dia kak? Oh, sini ada ba, harfu jar. Sebab tu dia baris. Okey, yang ni kenapa baris depan? Liyabluwakum. Tak, mudhaf tu jawapan dia selepas. Sebelum dia jadi mudhaf apa dia? Kalau banyak jawapan tu mana tak tahulah tu. Dia sebenar kak jawab tadi mubtada, betul. Mubtada, ayu baris depan sebab mubtada. Jadi ayyukum, mana satu di kalangan kamu yang paling hafal ayat ini kan?
Apa yang Allah nak daripada ayat ni? Apa yang Allah nak daripada kita? Kaum ni kita ni. Mana satu kalangan kamu semua yang paling? Jadi Allah nak apa daripada kita? Ha? Apa dah? Perbuatan apa? Amalan apa? Allah nak tengok siapakah kalangan kita semua yang paling? Okey. Setiap kali kita ibadat, kita solat ke kita puasa, kita fikir tak masa kita tengah solat, Allah nak tengok solat aku adalah solat yang terbaik. Fikir tak masa tu? Ke fikir solat zuhur ke berapa rakaat, imam ke makmum? Cara kita berfikir kan. Apa makna ahsanu amala? Yalah, paling baik itu apa maksud? Apa ciri-ciri paling baik? Paling? Mana kata Al-Fudayl bin Iyad, ahsanu amala, paling ikhlas. Mana Allah bukan setakat nak tengok ikhlas, tapi paling, ada orang ikhlas tapi bercampur dengan riak, kan? Dia asalnya pergi solat, datang kelas ikhlas, tapi kemudian ada unsur-unsur lain. Jadi Allah nak tengok mana yang betul-betul ikhlas. Yang kedua paling menepati. Maka setiap kali kita beribadat, kita wajib tak pastikan amalan kita betul-betul menepati sunnah. Sebab apa? Sebab Allah nak tengok siapa yang paling tepat dengan sunnah Nabi. Jadi kena cek setiap hari amalan yang kita buat tu sama tak dengan Nabi. Sebab apa? Allah nak tengok. Okey? Jadi yang ni, manakah di kalangan kamu paling baik? Dalam ayat ni, manakah yang mana satu alat? Apa mana alat? Dia terjemah nikmat-nikmatkan. Daripada perkataan al-wu. Kalau mufrad dia al-wu. Kalau jamak dia ala. Tapi ada pendapat lain, sebenarnya alat ni bukan nikmat. Ada dua pendapat lah. Satu, alat makna dia nikmat-nikmat. Satu lagi makna dia bukan nikmat, iaitu rasa pelik. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil infiali at-ta'ajjub. Rasa pelik. Rasa pelik daripada siapa? Allah. Kepada siapa? Hambanya yang masih tukazzibani. Pelik sungguhlah. Aku dah bagi nikmat ni, kenapa kamu tak rasa itu nikmat daripada aku dan kamu tak bersyukur? Apa bukti? Alat ni, pendapat yang kedua yang mengatakan bukan nikmat tapi rasa. Cuba buka surah. Surah An-Najmu. Ayat 50. Surah An-Najmu ayat 50. Wa innahu wa annahu ayat 50 dan seterusnya. Wa innahu ahlaka adanil ula. Kemudian wa samuda wa ma abqa. Kemudian wa qauma nuhin min qablu innahum wa atqa. Kemudian wal mu'tafikat ahwa. Apa tu? Faghashaha ma. Apa tu?
Fabi ayyi ala. Ya Rabbi tatamara. Okey, cuba kita tengok. Cuba kita terjemah. Ini dah biasa ikut harfiah kan? Boleh ha? Okey, wa annahu sesungguhnya ia iaitu Allah ahlaka telah membinasakan Ad, kaum Ad al-ula yang awal, wa Samud, dan juga Allah telah membinasakan kaum Samud, fama abqa, maka dia tidak meninggalkan apa-apa, mana hancur terus. Wa qaum Nuhin, dan kaum Nuh min qablu, sebelum apa? Ni, sebelum Ad dan sebelum. Jadi kaum Nuh dengan kaum Samud dan Ad mana lebih awal? Nuh. Betul Allah kata min qablu, sebelum Ad dan Samud. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah, mereka itu azlam, paling zalim, atgha. Atgha ni taghut, paling melampau batas. Wal mu'tafikat. Apa dia mu'tafikat? Dalam tafsir mengatakan ialah kaum Nabi Lut. Mu'tafikat ni yang diterbalikkan. Yang bawah Allah terbalikkan jadi atas, yang atas ke bawah. Jadi kaum Nabi Lut yang Allah terbalikkan, ahwa, hancur. Faghasyaha, maka Allah apa dia? Menutupi, apa ni, cover semua sekali kehancuran tersebut. Kemudian Allah tanya, saya nak tanya, sebelum Allah tanya ni, semua ni ahlaka, Allah binasakan kaum Ad, kaum Samud, ini nikmat ke musibah? Nikmat ke musibah? Okey. Allah tanya, fabi ayyi ala, maka dengan yang mana satu nikmat Tuhan engkau ragu-ragu. Jadi sekarang alat ni nak terjemah apa? Nikmat ke apa? Ini salah satu pendapat. Dia kata takkanlah musibah ni nikmat, kan? Kaum Nuh, kaum Nabi Saleh, semua tu dibinasakan. Dia bukan nikmat, dia adalah musibah. Ini saya bagi dua pendapat lah. Ada mengatakan alat adalah nikmat, ada pendapat mengatakan alat bukan nikmat. Dia adalah satu rasa soalan yang menimbulkan kepelikan. Peliknya Allah dah hancur begitu banyak kaum, begitu dahsyat, tapi masih ada lagi orang yang ragu-ragu. Bukankah pelik tu? Saya bagi contoh lah. Kalau budak tu merempit kan, accident, patah kaki, tapi besok dia merempit lagi, kawan dia pula dah mati ramai, lusa dia merempit lagi. Pelik tak? Itu dia panggil alat. Bahkan dalam bahasa dia kata, saya bagi contoh, kalau kaki Al-ain ayatun. Ain mata kan? Mata tu nikmat ke ataupun tanda kebesaran Allah? Ni jawapan baru ke daripada dulu? Baru kan? Saya dah agak dah. Sebab kita bila sebut mata, kita kata ini adalah nikmat. Sebenarnya mata bukan nikmat Allah. Mata ialah tanda. Habis nikmatnya apa? Al-basar.
Ni nikmatun. Sebab tu ada tu orang ada mata tapi tak boleh lihat. Ada kan? Dia bukan nikmat. Bila tak boleh lihat, ada nikmat tak? Tak adalah. Jadi nikmat di mana? Tak. Nikmat ialah melihat. Boleh melihat. Boleh faham? Sebab tu orang tengah-tengah celak tu seronok je. Tiba-tiba mata dia rabun. Dia rasa apa? Dia rasa bersyukur tak? Tiba-tiba mata dia rabun ataupun tak nampak. Dia rasa bersyukur ke rasa hilang nikmat? Jadi sebenarnya nikmat mata ke penglihatan? Baru clear kan? Kemudian alat apa dia? Alat ialah Allah memasukkan nikmatnya ke dalam ayatnya. Faham? Jadi mata tu tanda ayat kebesaran Allah. Penglihatan tu nikmat. Jadi Allah masukkan penglihatan tu ke dalam mata. Maka itu dipanggil alat. Iaitu kehebatan Allah, kebesaran Allah boleh menjadikan tanda kebesaran ada nikmat. Kita kalau Allah bagi mata dan Allah serah pada kita, pandai-pandai kamulah bagi nampak sendiri. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu hanya Allah saja yang mampu menjadikan ayat tu dimasukkan nikmat. Boleh faham? Ini sebahagian ulama mentafsirkan. Jadi alat ni bukan mata, bukan penglihatan. Alat ialah kekuasaan Allah memasukkan nikmat ke dalam tanda kebesaran Allah. Okey? Jadi kalau kita nak terjemah alat nikmat pun tak salah. Kalau nak terjemah alat ialah rasa kebesaran Allah ataupun rasa kagum, rasa kepelikan pun betul. Okey. Maka dengan mana satukah nikmat Rabbikuma? Tuhan kamu, siapa kamu berdua ni? Kenapa jin dan manusia? Kenapa Allah bercakap dengan jin dan manusia? Ya? Sebab makhluk Allah yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan hanya ada dua sahaja, iaitu manusia dan jin. Malaikat ada tak? Malaikat dipertanggungjawab tak? Ada dosa pahala tak? Binatang? Tak ada. Jadi Allah bercakap pada makhluk yang dipertanggungjawabkan, iaitu jin dan manusia. Sebab itulah jin pun dia dengar tak Al-Quran? Wajib tak jin tak ada buat Al-Quran? Tak, mana tahu? Mana tahu? Jin wajib tak ada buat Al-Quran? Jin wajib tak beribadat pada Allah? Macam mana dia wajib beribadat tapi tak faham Al-Quran? Jin wajib tak ada buat Al-Quran? Sebab tu ada tak surah jin? Apa kisah dalam surah jin? Jin mendengar, tak ada buat Al-Quran. Berapa kali jin dengar Al-Quran sehingga dia faham, dia beriman dan dia berdakwah? Berapa kali? Sekali je. Kita berapa kali dengar dah? Berapa kali berdakwah? Kak, berapa kali dah berdakwah? Tak ada. Jadi kak dengan jin, siapa lebih baik? Tengok, tak nak mengaku. Tak, saya cerita jin yang beriman ni. Jin yang beriman. Dengar sekali je, terus beriman, terus berdakwah. Kita dah berpuluh tahun dengar, tapi belum berdakwah. Kita dengan jin ni, mana lebih baik? Biar mengakulah. Boleh tak? Apa dah? Kita? Tak, jin pun ada juga yang jenis suka jidal. Tapi kelebihan jin apa dia? Allah rakam dalam Quran, dengar sekali je terus berdakwah. Yang manusia ni dengar sekali terus berdakwah bukan tak ada, ada. Sahabat Nabi ramai dengar sekali je terus menyampaikan, sebab Quran tu betul-betul masuk dalam hati mereka. Okey. Jadi
Ada. Oh, tak perasan sebelum ni. Ada. Saya tak tahu jin belajar tadabbur dengan ustaz mana, saya tak tahu. Okey. Dengan nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu mendustakan. Okey. Cuba buka surah Ar-Rahman. Ayat saya nak tanya sebelum tu, ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban berapa kali berulang? 31 kali. Okey. Ayat ni berulang ke ataupun tidak? Dia berulang ke tidak? Berulang. Oh, ada tak ayat Quran yang berulang? Ada. Biasa kalau berulang ni benda penting ke kurang penting? Penting. Tapi Allah ni ada tak yang Allah ni yang biasa bercakap suka berulang-ulang ni orang kan? Khususnya isteri kan? Kalau cakap dengan suami, dengan anak, benda yang sama je. Bukan semua isteri lah. Betul tak? Dan suami pula berulang, diam je. Sebab dia tahu, kalau dia bercakap, lagi tak berhenti. Jadi ada tak Tuhan suka cakap benda yang berulang? Ulama beza pendapat. Ada ulama kata tak ada ayat yang berulang dalam Al-Quran. Tak ada. Tuhan tak akan cakap benda yang berulang ataupun yang sia-sia. Apa dah? Takbir? Tak, bahasa takrir, bahasa Arab, berulang bahasa Melayu, sama lah tu. Tak, saya cerita, ada pendapat ulama, antaranya ialah Syekhul Islam, dia kata tidak ada ayat yang takrir dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Bila kita dapat berulang, tak, sebenarnya tak berulang. Sebab itulah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sebenarnya bukan berulang. Sebenarnya Allah nak bagi tahu dia ada tak fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dia sebut berturutan. Ada? Tak ada. Mana dia akan disebut selepas dia Allah sebut nikmat. Jadi sebenarnya itu bukan berulang. Allah sebut satu nikmat, kemudian Allah tanya tentang nikmat itu. Nikmat Tuhan kamu yang mana satu, kamu dusta. Lepas tu Allah sebut nikmat lain pula. Lepas tu Allah tanya. Sebenarnya bukan berulang. Boleh faham? Boleh faham? Ulang lah tu. Saya bagi contoh lah. Anak kita degil kan? Kita pun tanya dia, mak dah besarkan kamu, nikmat Tuhan, nikmat yang mana lagi kamu dusta? Lepas tu mak dah hantar kamu ke universiti, nikmat yang mana satu lagi kamu dusta? Berulang ke tak? Tak. Setiap soalan berkenaan dengan nikmat yang mak dah belanja untuk kamu kahwin, nikmat mana lagi kamu dusta? Berulang ke tak? Tak. Boleh faham? Begitu juga kisah Nabi Musa disebut berulang banyak kali tak dalam Quran? Berulang ke tak? Kata ulama tak berulang. Allah sebut dalam surah tertentu dalam konteks yang lain, surah yang tertentu dalam konteks yang lain. Hanya orang yang tadabbur sahaja yang faham. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Berulang ke tak? Ini jawapan setelah saya cakap ke? Berulang ke tak, Kak? Berulang. Okey. Oh, berturut-turut. Fa inna usri yusra. Kemudian inna nampak macam berulang tapi tidak
Tidak berulang kan? Setuju? Okey, Kak boleh huraikan macam mana maksud tak berulang tu? Janganlah setuju apa yang kita tak faham. Macam mana tak berulang? Ayat pertama? Oh, ada fa. Selain pada tu. Selain pada tu. Kak Fadilah ada mengajar bahasa Arab kan? Beza tak perkataan yang ada alif lam dengan tak ada alif lam? Al-kitab dengan kitab. Beza tak? Okey, apa beza? Al-kitab mana dia? Khusus kan? Spesifik kan? Kalau kitabun umum. Mana-mana? Okey. Bila Allah sebut al-usri, apa makna? Kesukaran. Ada alif lam tak? Ada alif lam kan? Makna apa tu? Kesukaran yang spesifik, yang khusus. Bila Allah sebut yusra, kemudahan, ada tak alif lam? Tak ada. Makna umum. Kaedah bahasa Arab, selain pada beza makrifah dengan nakirah, satu lagi kaedah, bila bahasa Arab disebut berulang dan dua-dua ada alif lam, al-usri yang kedua ada alif lam tak? Ada. Yusran yang pertama tak ada alif lam. Yusran kedua? Dalam bahasa Arab, bila perkataan sama ada alif lam dan diulang sekali lagi, dia adalah satu benda yang sama. Satu saja kesukaran. Dan bila dia sebut perkataan tanpa alif lam, dua kali sebut, mana dua benda yang berbeza. Dua benda yang maksud apa? Allah nak bagi tahu sesungguhnya bersama satu kesukaran. Satu apa? Dua tu ustaz? Tak. Al-usri yang kedua ni adalah refer kepada al-usri yang pertama. Jadi Allah nak bagi tahu setiap satu kesukaran mesti ada dua kesenangan. Dia bukan berulang. Ini dijelaskan lagi oleh kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas al-Mufassir, lan taghliba al-usru yusraini. Cuba terjemah. Lan taghliba. Cuba terjemah. Lan yaghliba, tidak akan sekali-kali, yaghliba, mengatasi, mengalahkan, al-usru, satu, yusraini, dua. Maksud apa? Satu kesukaran dengan dua kesenangan, yang mana akan menang? Dua. Maksud kata-kata Ibn Abbas ialah daripada dua ayat ni. Sebenar yang kesukaran satu saja, yang kesenangan. Jadi sebenar Allah nak bagi motivasi, bila kamu diberi kesukaran, percayalah masa tu kamu ada dua. Jadi bila ada dua kesenangan ketika satu kesukaran, sepatut kita sedih ke kita gembira? Gembira. Tapi biasa kita ni yang dah tadabbur ni, bila ada musibah, kita sedih ke kita gembira? Sebab apa? Lepas tadabbur. Sebab itulah ada satu hadis, semalam pun saya sebut, bila hari kiamat, orang yang sentiasa sihat, yang jarang diuji, jiran dia sentiasa ditimpa musibah. Bila dia jumpa di akhirat besok, orang yang sentiasa sihat dan jarang diuji ni, tengok orang sahabat dia yang sentiasa ditimpa musibah masa kat dunia, asyik Allah bagi upah pahala. Maka apa yang orang sihat ni berkata pada Tuhan masa di akhirat besok, apa dia kata? Ya Allah, kalau boleh masa kat dunia dulu, biarlah Allah bagi sentiasa musibah padaku.
Biarlah aku digunting kulit aku. Kenapa? Sebab aku tak sanggup menerima musibah. Sebab aku tak yakin pada balasan Allah di akhirat. Kalau aku yakin, bila dapat musibah aku akan seronok. Sebab apa? Sebab aku memikirkan balasannya. Boleh faham? Yang kita dapat musibah sedih sebab apa? Kita tak nampak musibah. Kita nampak nak sihat je. Kita tak nampak apa yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita sabar, betul kan? Betul. Okey? Jadi lepas ni kalau keluar surau, selepas hilang, seronoklah. Seronoklah. Sebab apa? Kalau sabar, Allah bagi pahala. Ha? Apa pula 2 selipar? Ya Allah. Yang bagi pak selipar ni suami, bapa. Takkanlah Allah nak bagi selipar. Allah janji apa kepada orang yang sabar? Tak. Allah janji apa pada orang yang sabar? Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bukan. Saya dah sebut surah, sebut ayat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah janji sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan untuk orang yang sabar. Bukan orang salah, bukan orang belajar, orang yang sabar. Apa dah? Pahala tanpa mana main 2 selipar. Pahala tanpa apa? Faham tak? Pahala tanpa had. Tak faham tak? Berapa? 7 juta? Bukan. 70 juta? Bukan. 70 bilion? Bukan. Apa amalannya? Sabar. Dan tahu tak, syarat nak sabar mesti ada musibah. Jadi musibah itu sebenarnya nikmat ke musibah? Musibah itu sebenarnya nikmat ke musibah? Tengok orang. Kalau dia orang beriman, musibah menjadi satu nikmat yang besar kalau dia sabar. Tapi kalau dia tak beriman, musibah betul-betul akan jadi musibah kalau dia tak sabar. Boleh faham? Okey. Saya rasa masa saya dah habis ni. Lepas ni kita akan kongsi teknik mengajar, teknik mentadabbur Al-Quran sehingga kita boleh hafal. Ada seorang pelajar daripada Kelang, Puan Biha. Ini bukan teori ya. Ini dah betul-betul berlaku. Saya pun pergi test pelajar dia. Dia boleh ajar pelajar dia. Pertama, baca Quran dengan bertajwid, makhraj yang betul. Kemudian ajar harfiah macam saya tulis ni. Kemudian tadabbur. Kemudian dia hafal sama-sama. Ramai pelajar dia yang dah hafal surah Al-Insan, surah Al-Mulk, walaupun umurnya dah 50-60 tahun. Maknanya selama ni kita ingat yang umur 60 ke atas ni susah nak menghafalkan. Betul kan? Betul. Kadang-kadang bagi doa pendek je, tak boleh hafal. Tapi bila tengok dengar lagu Hindustan, sekali dengar terus terhafal kan? Sebenarnya kalau kita hati bersih dan kita betul-betul berkehendak dan ikhlas, kita boleh hafal walaupun surah Yasin. Apatah lagi kalau kita hafal dalam keadaan kita faham. Dalam keadaan kita faham. Okey, sebelum saya habiskan, saya nak sebut dalam surah Ar-Rahman ni yang Allah tanya berulang kali kepada setiap nikmat yang berbeza. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak tak Allah sebut nikmat? Antaranya antaranya selain pada tu matahari, bulan, bintang kan? Pokok-pokok, tumbuh-tumbuh banyak. Tapi dalam banyak-banyak nikmat tu, yang mana Allah sebut yang paling pertama? Matahari ke bulan? Ni surah mana ni? Ar-Rahman? Allamal Quran, bukan matahari. Bukan matahari, Allamal Quran. Lepas tu baru sebutkan wasyamsu wal qamaru bihusban kan. Lepas tu baru sebut wasyajaru wan najmu kan. Jadi dalam banyak-banyak nikmat yang pertama Allah sebut ialah Al-Quran. Kemudian Al-Quran Allah sebut juga teknik untuk mendapat nikmat Al-Quran.
Apa dia? Allama. Apa makna allama? Allah yang mengajar, bukan Allah yang membacakan, bukan Allah yang menghafalkan. Tak, Allah yang mengajar. Maksudnya untuk dapat nikmat Al-Quran yang paling besar dan agung ialah dengan cara belajar, tadabbur. Sebab itu cuba buka, sebelum saya habiskan, cuba buka surah Al-Baqarah ayat 231. Ayat ni panjang tapi saya nak ambil di tengah-tengah. Wazkuru, daripada wazkuru. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma minal kitabi wal hikmati. Kemudian ya'izukum ada lagi kan? Okey. Cuba kita tadabbur. Wazkuru, sebutlah, ingatlah. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi ke mudhari'? Amar. Betul itu. Jawapan yang saya bagi salah. Jawapan Kak betul. Okey, fi'il. Bila amar, hukumnya wajib. Okey, apa yang wajib ni? Sebutlah, ingatlah nikmatullah. Nikmat? Tadi kita bincang nikmat kan? Nikmat Allah ke atas kamu. Kemudian Allah sebut apa? Wama. Dan apa yang telah dia turunkan ke atas kamu. Apa dia? Minal kitab. Daripada kitab wal hikmah dan hikmah. Apa makna hikmah? Walaqad ataina luqmanal hikmah, kebijaksanaan. Ada pendapat mengatakan hikmah ialah sunnah. Kalau Quran saja tanpa sunnah tak lengkap. Kalau sunnah saja tanpa Al-Quran lagi tak lengkap. Okey? Jadi Allah turunkan ke atas kamu daripada Quran dan hikmah. Dan fungsi Al-Quran dan hikmah apa dah? Fungsi dia apa dah? Apa makna ya'izu? Macam kisah Luqman lah. Luqman bila dia ajar anak dia, Allah kata apa? Wa huwa ya'izuhu. Perkata ya'izu iaitu bagi nasihat dengan penuh kasih sayang, dengan bahasa yang lembut. Itu mau'izah. Boleh faham? Jadi fungsi Al-Quran ialah bukan setakat untuk dibaca, bukan untuk ditadabbur saja, tapi untuk diberi peringatan dengan penuh kasih sayang. Okey. Saya nak tanya, Quran dengan hikmah nikmat tak? Nikmat kan? Yang atas ni Allah kata sebutlah nikmat Allah. Quran dengan hikmah dah masuk tak dalam nikmat Allah? Masuk kan? Kalau dah masuk, Quran dan hikmah dah masuk dalam nikmat Allah, kenapa Allah sebut lagi? Sepatut ayat ni dah tak ada. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Cukup. Quran duduk kat sini dah. Boleh faham? Jadi soalannya, kenapa Allah sebut secara khusus Quran dan hikmah, sedangkan Quran dan hikmah memang dah termasuk dalam nikmat? Jawapan tak salah tapi tak betul. Apa dah? Paling? Bila Allah dah sebut nikmat dan Quran dah termasuk dalam nikmat, tiba-tiba Allah sebut pula secara khusus, mana Allah nak bagi isyarat. Dalam nikmat yang paling-paling banyak itu, yang paling besar, yang paling penting, Quran. Boleh faham? Ada satu surah lazim, Allah sebut secara umum, iaitu semua malaikat turun pada malam itu. Bila sebut malaikat, masuk tak Jibril? Tapi lepas tu Allah sebut pula secara khusus Jibril pun turun pada malam itu. Ada kan? Surah apa? Al-Qadar. Cuba baca ayat tu.
Nak tunggu bulan Ramadan baru nak baca. Tanazzalul dah cukup. Warruhu kan. Okey. Tanazzalu makna turun malaikah. Masuk tak Jibril? Tiba-tiba Allah sebut pula warruh. Siapa ar-ruh? Kenapa perlu sebut? Kan macam membazir je kan. Malaikat dah masuk dah Jibril. Membazir ke tak? Makna apa tu? Allah nak begitu. Dalam banyak-banyak malaikat, yang paling utama, yang paling special Jibril. Sebab apa? Sebab dia membawa Al-Quran. Sebab dia bawa Quran. Maka dalam banyak-banyak nikmat, Quran yang paling utama. Maka yang membawa Quran pun dia adalah yang paling utama, kan? Jadi Jibril ada yang bawa wahyu. Jibril kan. Kemudian ada yang menurunkan rezeki, yang menurunkan hujan dan bagi rezeki. Siapa? Nanti dulu satu-satu. Yang menurunkan hujan dan bagi rezeki. Mikail. Yang meniupkan sangkakala. 3 malaikat penting sehingga Nabi baca doa khusus setiap kali bangun solat malam. Rabba Jibril wa Mikail. Jadi 3 malaikat ni sangat penting dalam hidup kita. Tapi antara 3 ni yang mana paling penting? Jibril ataupun Jibril lah. Kenapa dia paling penting? Sebab dia menurunkan. Okey, Mikail yang memberi rezeki tak penting. Nombor 2. Tapi yang banyaknya kita baca Quran ke kita cari rezeki? Yalah, sedaplah cakap. Kita kata Jibril paling penting sebab dia buat Quran. Tapi banyak masa kita cari rezeki yang diturun oleh Mikail ataupun cari Quran yang diturunkan oleh Jibril. Itulah hidup warga emas lah. Sebab warga emas baru Jibril lebih baik kan. Okey. Jadi saya nak beritahu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang paling banyak, yang paling ramai manusia dusta bukan nikmat mulut, bukan nikmat penglihatan, bukan nikmat kesihatan. Tapi yang paling ramai manusia dusta ialah nikmat Al-Quran. Berapa ramai yang tak baca, berapa ramai yang baca tak faham, berapa ramai yang baca faham tapi berapa ramai yang baca faham amal tapi tak sampai, termasuk tukazibani. Kan? Nabi kata Quran hujjatun laka au. Jadi bila kita baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fokus pada Quran. Sebab Quran yang disebut yang pertama, Ar-Rahman 'allamal Quran. Saya nak ulang sekali lagi, siapa baca Quran tapi tak nak faham, dia tukazibani. Siapa baca Quran faham tapi tak nak amal, dia termasuk orang yang tukazibani. Kamu mendustakan Allah. Kalau tak nak mendustakan, baca, faham dan amal. Sebab dia daripada Tuhan kamu, bukan daripada bapa kamu. Betul kan? Okey. Cukup setakat ni ya. Jadi saya serah kepada Puan Biha.